KPM. Tadi cikgu susun ni, saya rasa susun macam ni lah. PNA ni bukan perkataan ni. Mungkin tukarlah ni dengan ni. Macam mana nak susun ni? Ni perkataan apa ni? Ayo, macam mana ni? Didik TV KPM. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga bersama dengan Cikgu Rahayu. Hai Cikgu, selamat pagi. Hai, selamat pagi Sean. Cikgu, tadi Cikgu suruh saya susun perkataan tu, Cikgu, tapi saya tak pastilah perkataan apa, Cikgu. Nak hadiah tak? Nak, Cikgu, nak. Kena susun betul dulu. Oh, ya ke? Okey. Tetapi sebelum tu, tiba-tiba terja pula nak susun. Tetapi sebelum tu, kita kena sentiasa ikut SOP kan, Cikgu? Seperti yang anda tahu ya, adik-adik di rumah untuk sentiasa memakai pelitup muka apabila berada di tempat awam ataupun berada di kawasan luar rumah. Dan selain daripada itu, pastikan anda kerap cuci tangan dengan air dan sabun serta pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer macam saya. Silakan Cikgu dengan Cikgu juga. Okey, dan jarak di antara satu sama lain mestilah tidak kurang daripada 1 meter. Saya rasa saya dengan Cikgu lebih kurang 1,5 meter ni, Cikgu. Okey, dan bolehlah kita buka pelitup muka kita, Cikgu. Silakan Cikgu. Okey, baru dah nampak muka kita. Hai semua. Okey, baiklah. Boleh tak Cikgu kenalkan? Okey, tapi sebelum tu lupa nak bagi tahu. Cikgu tengah simpan dalam bekas khas kan? Saya pun nak simpan dalam bekas khas. Kita tak bolehlah pegang cakap-cakap macam tu kan. Pastikan anda simpan di tempat yang selamat. Sama ada dalam bekas ataupun dalam poket. Jangan letak atas tempat, di atas meja, di atas lantai, di atas kepala. Jangan. Okey. Baiklah Cikgu, sekarang dah nampak muka Cikgu dah. Boleh tak Cikgu kenalkan diri Cikgu lagi sekali? Okey, nama saya Cikgu Rahayu binti Abdul Rahman ataupun Cikgu Ayu dari SK Putrajaya Presin 11-1. Okey, terima kasih Cikgu. Dan seterusnya, apa kata kita berkenalan pula dengan murid kita yang ada dalam talian. Hai semua. Hai. Selamat pagi. Itulah dia. Muka-muka handsome, cantik. Okeylah, betul ya. Okey, sebelum saya teruskan, saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Elisha. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nuri, tahun 6 dari SK Putrajaya PC 11-1. Boleh panggil saya Elisha. Okey, terima kasih Elisha. Kita juga ada Auni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Auni Syafia binti Ahmad Syafiq, darjah 6 dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 11-1. Kawan-kawan boleh panggil saya Auni. Auni, okey, terima kasih Auni. Faik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fayayan bin Alias. Saya dari SK Putrajaya Persin 11-1, darjah 6. Boleh panggil saya Faik. Okey, terima kasih. Dan seterusnya, kita ada Aisyah. Aisyah, jangan lupa pasang mic ya. Dia tak on mic tu. Tak dengar lah. Pasang mic anda. Hello. Jangan lupa pasang mic. Kena unmute. Tekan butang unmute. Boleh tak? Tak dengar lah. Mungkin mic problem, tak apa. Kita tunggu dulu. Kita teruskan dulu dengan Khairul. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Khairul Emi Muzaffar. Saya dari kelas 6 Topas, Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 11-1. Panggil saya Emir. Okey, terima kasih. Dan seterusnya, Aufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aufa Ali Hajar binti Ahmad Syakir. Saya darjah 6. Saya dari Sekolah SK Putrajaya Persin 11-1. Boleh panggil saya Aufa. Okey, terima kasih Aufa. Dan kita balik semula ke Aisyah. Hai Aisyah, dengar ya? Dengar. Hai. Nama saya Muhammad Aisyah Chong dari Sekolah SK Putrajaya Persin 11-1. Boleh panggil saya Aisyah.
Aisyah. Okey, terima kasih Aisyah. Okey, sebelum kita teruskan, Igu, saya nak bagi tahu kepada anda semua yang menonton di rumah dan juga dalam talian, berlangsungnya sekarang kempen sempena sambutan Hari Guru. Setiap tahun kita sambut Hari Guru pada 16 Mei kan, Cikgu? Dan tahun ni temanya sama dengan tahun lepas, iaitu berguru demi ilmu bina generasi baharu. Dan oleh itu kita telah pun terima banyak kad kiriman, Igu, untuk Cikgu semua. Mungkin Cikgu boleh pilih salah satu kad yang terdapat dalam bakul ni. Oh, okey. Nanti saya akan bacakan. Mana-mana, Cikgu? Itu dia. Okey, terima kasih Cikgu. Nampak tak betapa cantiknya? Wow. Okey. Warna-warna, warna hijau. Thank you teacher. Wah, dan ada punya stiker dekat sana. Pelekatnya kat sana. Saya akan bukakan ni. Pop-up kad Cikgu. Okey, di sini Guru Pembina Modal Insan. Terima kasih Cikgu, dan ini adalah hasil kerja Chua Yu Tong daripada SJKC San Chai. Terima kasih. Happy Teachers Day. Memang cantiklah kad ni. Dan saya ingin mengambil kesempatan ni untuk berterima kasih kepada semua guru atas jasa dan juga pengorbanan Cikgu dalam mendidik kita semua. Terima kasih Cikgu. Okey, baiklah Cikgu, kita balik semula kepada topik kita pada hari ini. Cikgu, saya rasa saya tak sempatlah. Kalau saya nak susun tu mungkin ambil 2 hari Cikgu. Oh ya ke? Ataupun seminggu lah. Mungkin Cikgu boleh bagi tahu apa sebenarnya yang kita akan belajar ini. Okey Sean, sebenarnya pada hari ini kita akan pelajari tentang tajuk perpuluhan. Perpuluhan. Habis hadiah saya burn lah ni. Ya ke? Mungkin nanti Cikgu boleh tanya saya soal kan. Okay, mungkin saya akan susun. Cuba susun semula lah. Sean dah tahu kan jawapan tadi kan? Susun semula nak hadiah kan? Cikgu. Okey, cepat susun semula, boleh? Sambil saya susun ni, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anik, apa yang kamu tahu tentang nombor perpuluhan? Perpuluhan adalah nombor yang ada titik perpuluhan. Contohnya 3.56. Akmal Syami, cuba sebut nilai perpuluhan ini. 4.721. Apakah nilai tempat bagi 7? Nilai tempat 7 ialah per 10. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Rahayu. Okey, baiklah Cikgu. Saya nak tanya, betul tak saya susun tadi, Cikgu? Nak susun boleh Sean AJ balik semula. Boleh. PER per PU LU Lu HAN perpuluhan, betul Cikgu? Yes, betul. Pandai Sean. So dapat hadiah. Raya dululah Sean. Okey, terima kasih Cikgu. Dapat hadiah. Okey, baiklah Cikgu, saya nak tanya sebenarnya apa yang kita akan teroka hari ini untuk perpuluhan. So untuk tajuk perpuluhan hari ini kita akan teroka 3 kemahiran. Yang pertama, mengenal nilai tempat dan nilai digit perpuluhan. Yang kedua, membuat perkaitan antara pecahan, perpuluhan dan peratus atau kita panggilkan 3P singkatannya. Dan yang ketiga, kita akan buat menyelesaikan operasi tambah dan tolak melibatkan perpuluhan. Sangat menarik Cikgu. Jom kita mulakan penerokan kita, Cikgu. Okey, so sebelum tu saya nak kenalkan dulu. Ya Cikgu. Sean tahu tak apa ni? Ini kubus. Okey, betul. Kuning. Betul. Kotak kuning, dia warna kuning. Okey. Ini dipanggil sebagai blok asas 10. Okey, kenapa dipanggil sebagai blok asas 10, Sean? Rasa-rasanya kenapa? Sebab tahu tak agak-agaknya? Dia bukan asas 9. Okey, bagus Sean. Sekurang-kurangnya dia menjawab. Cuba menjawab murid. Okey, sebenarnya daripada blok 1000 ini kita terbentuk daripada blok asas 100. Okey, ada dapat 100 ni kita ada 10 keping blok asas 100 baru dapat 1000. Betul? Betul. Okey. So kalau yang blok 100 ni pula, asalnya daripada mana? Daripada 10. Yes, daripada 10. So ada 10 keping 10 baru dapat bentuk 100. Okey, sekarang kalau daripada 10 ni asas mana pula? Daripada 1. Yes, 1. So ada 10 keping 1 baru boleh bentuk 10 blok asas 10. Okay, sebab tu kita panggil dia sebagai blok asas
10. Oh, itu dia. Ya, So, daripada 1000 ke 100 ke 10 ke 1. Yes. So, yang blok asal 10 tu yang satu barisan ni Ego tadi? Ya, kita boleh bentuk daripada 1000 tu kita boleh bentuk. Maknanya 10 keping, 10 keping blok asal 100 boleh dapat jadi 1000 nilainya. Tapi hari ni kita nak buat perpuluhan, Sean. Ya, cikgu. So, bila perpuluhan nilainya dah lain sikit. Okey. So, per 1000 ni mewakili nilai SA ataupun mewakili nilai nombor bulat. Okey. Sean tahu kan perpuluhan apa kan? Ya, tahu cikgu. Tahu. Okey, Nanti. nanti kalau lepas ni saya terangkan, okey. So, perpuluhan untuk yang ni, untuk blok 1000 ni dia mewakili nilai SA ataupun nilai nombor bulat. Nombor bulat. Sebelum titik perpuluhan. Okey, betul. Sama ada dia puluh, SA ataupun ratus. Okey. Dan yang ini pula peta blok 100 ni mewakili untuk perpuluhan dia akan mewakili nilai per 10. Per 10. Yes, bila perpuluhan dia akan nilai tempatnya adalah per 10. Per 10. Per 10. Macam mana nak tulisnya per 10? Kalau pecahan dia dapat 1 per 10. Tapi kalau dalam perpuluhan kita akan tulis sifar perpuluhan 1. Boleh saya pegang cikgu? Boleh. Ini dengan tadi yang pecahan dia. Okey, saya pegang lah. So ini nilainya adalah per 10 untuk nilai perpuluhan. Okey. Ya, dan kemudian untuk blok asal 10 ini, nilai tempatnya adalah per 100. Oh, per 100. Yang ni per 100. Okey, yang ni per 100. Dan kalau dalam perpuluhan 1 per 100. Dan dalam perpuluhan kita akan dapat sifar perpuluhan sifar 1. Sifar perpuluhan sifar 1 dalam perpuluhan. Dalam perpuluhan. Ya, okey. Okey, so kalau untuk yang 1 ni pula, 1 ni walaupun nampak dia kecil, Sean, tapi nilainya adalah per 1000. Okey. So kalau dalam pecahan, kita akan tulis sebagai 1 per 1000. Okey, kalau dalam perpuluhan dia akan jadi sifar perpuluhan sifar 1. Okey. Okey, boleh tak? Boleh, cikgu. Okey, boleh. Kita Bagus. tanya pula murid yang ada dalam talian, boleh tak? Faham Boleh tak anda faham semua? tak? Kalau faham bagi thumbs up. Okey ya. Bila-bila ada soalan anda boleh angkat tangan je, cikgu akan tolong jawabkan soalan anda ya. Okey. Jom kita teruskan cikgu. Okey. So seterusnya Sean, daripada blok ni tadi, okey, kita akan saya akan berikan satu nilai, okey, nilai perpuluhan. Sean tadi cikgu ada tanya tadi apa maksud perpuluhan? Ya, cikgu. Okey. So perpuluhan sebenarnya adalah sistem angka yang menggunakan nombor angka 10 sebagai asas. Tadi kita guna 10 tadi kan? So sistem angka yang menggunakan angka 10 sebagai asas. Sebenarnya dia banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita. Okey, Sean boleh bagi contoh? Sekarang dah nak raya kan cikgu. Apabila nak beli barang terutamanya pakaian, dia ada macam ada diskaun, ada potongan harga. So dia akan letak peratus dia. Itu peratus? Oh, itu peratus. Kalau perpuluhan. Paling dekat dengan kita, Sean. Paling dekat. Sean, kalau tidak Sean tak boleh pergi kerja. Sean bawa kereta kan? Kalau minyak habis kena buat apa? Kena isi minyak. Yes, isi minyak. Selalunya berapa liter? Tak pasti, tapi sehingga tangki penuh itu. Okey. Contohnya 1.8 liter. Ataupun masa musim raya sekarang ni orang tengok sibuk buat kuih kan? Buat kuih sukatan untuk resepi kan, tepung 1.2 kilogram. Ataupun jarak perjalanan kita. Betul. Kan kita gunakan 1.2 kilometer. Itulah dia perpuluhan. Otak saya baru bangun cikgu, maaf ya. Tak apa. Okey, Sean. Jadi hari ni cikgu ada tunjukkan satu contoh. Okey, kita nak seorang murid cuba sebutkan nilai perpuluhan ini. Kita boleh minta Auni sebutkan nilai perpuluhan ini, Auni? 1.748. Betul ke? 1.748. Betul, Sean. Tapi dekat sini cikgu nak tekankan biasa ada dua kesilapan yang murid selalu buat. Okey, yang pertama, nilai titik perpuluhan. Kadang-kadang sebab titik perpuluhan ini membezakan antara nombor bulat dan perpuluhan. Betul. Itu pentingnya titik perpuluhan sebab dalam nilai perpuluhan perlu ada wajib ada titik perpuluhan sebab ia memisahkan antara nombor bulat dengan nilai perpuluhan. So kalau dia tak ada titik perpuluhan dia akan jadi nombor bulat. Yes. Okey.
Jadi inilah yang bezakan antara, dan satu lagi kesilapan yang biasa murid buat, macam tadi Auni sebut 1.748. Cara sebutan. Kadang-kadang murid ada sebut 1.748. Oh, itu so, salah. Sebab untuk nilai perpuluhan kita sebut setiap nombor selepas titik perpuluhan sebut satu-satu nombornya. Kalau kita sebut 748 dia dah jadi nombor bulat. Okey, dan satu lagi Sean, kalau biasa murid dia suka campurkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Oh, ya ke? Contohnya 1.748. Mana boleh. Tiba-tiba ada point pula kan. Sebenarnya apa? Sebab perpuluhan tu kan panjang, ada 10 perkataan tadi kan. Jadi bila point tu kan pendek je. Dia nak ambil singkatan aje lah kan. So, jadi murid-murid kena sebut dan tulis nombor perpuluhan yang betul. Okey Sean, so sekarang daripada nilai ni, kita nak minta murid-murid cuba lukiskan guna lakaran blok asas ni. Tapi Sean kena susun. Boleh? Okey, boleh ikut juga. nilai ni. Okey. So sekarang murid-murid keluarkan whiteboard. Mini whiteboard kamu dan marker pen. Cuba lukiskan lakaran blok asas di atas whiteboard di atas whiteboard kamu. Nilai 1.748. Boleh murid? Okey Sean. Jom kita susun. Okey, boleh cikgu. Okey. 1.748 Sean. Okey, Macam so mana saya nak rasa susun ni Sean? saya cubalah cikgu. Kalau salah jangan marah ya cikgu. Tak marah pun dah dapat yang ni hadiah saya tadi rasa- kan. Oh, ya. Alah, takkan marah. Okey, jangan ambil balik cikgu. Okey, so yang ni 1 kan cikgu? Okey. Ini sebagai 1. So 7 tu kena ada 7 daripada yang 100 ni. Okey. 7 daripada 100? Okey, so kena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Lepas tu 7, 4. 40 lah. So maknanya kena ada ni 1, 2, 3, 4. Saya letak di hadapan sini, Go. Okey. Dan cikgu tolong saya. Terima kasih, Go. Itu dia. Okey, Sean. Okey, saya Ada pun berapa cubalah. satu? Okey. Yang 1 tu kena ada 1.7. Ni nilai. Ni. Okey. Ni nilai. 1 perpuluhan. Bukan point. 748. 1.74 ni kena ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So saya letak di hadapan macam ni. Alright. Okey, kita letak sini, okey? Okey. So, murid-murid, kita semak bersama dengan Abang Syam buat tadi, betul tak? Okey, kita tunjukkan semua sekali jawapan kamu. Betul tak kamu lukis? Wah. Sama tak? Sama tak Abang Sean? So ada 1 blok 1000 yang mewakili nilai 1. Ada 7 blok 100 mewakili sifar perpuluhan 7. Dan ada 4 blok 10 mewakili nilai sifar perpuluhan sifar 4. Dan ada 8 blok 1 mewakili nilai sifar perpuluhan sifar lafaz. Yes, good job. Pandai Abang Sean dengan murid-murid. Okey. So sekarang daripada bentuk ni pula kita nak pergi kepada nilai tempat. So sekarang kita nak Abang Sean kena letakkan nilai nombor ni. Ya, cikgu. Ini dia. 1. So sebelah sana ya? Ya, ni dekat catatan Okey, nilai saya ke sana, tempat. ya, Okey, ya. Ke sini ya. Cepat lalu. Okey. Maknanya lucu, ni dah hilang. Oh, maaf. Okey. Okey. So saya kena letak nombor tu. Ya, nombor di sini. Okey. Sorry. Tak apa. Okey. Okey. Tapi sebelum tu cikgu, sebelum saya ni, tadi saya terbatuk ego, tumpang lalu ego saya nak kena amalkan SOP, sentiasa kena jaga kebersihan. Okey. Barulah tangan saya bersih. Okey, baiklah cikgu. Okey, nilainya 1.748. Okey cikgu. Sini ya. Okey. So, 1 je tadi sebelum titik perpuluhan. Kena letak sini. 1. Okey. 1 perpuluhan. Per 10 tu berapa? Per 10 tu saya rasa kosong lah cikgu. Berapa per 10? Per 10. Per 10. Ada 7 tak kat situ? Tak ada 7 lah cikgu. Alamak, Syun, tak ada 7 macam mana ni? Tak apa cikgu, saya akan ada. Cikgu. Okey, Syun. Itu dia. Okey, 1, 7, 4 dan
8. Macam ni lah. Okey, kita tengok jawapan sama tak dengan murid-murid saya. Okey, murid-murid semua tunjukkan jawapan kamu. Sama tak dengan Abang Sean? Okey, kita minta Aufa. Aufa, bacakan jawapannya, Aufa. Silakan Aufa. Bacakan nilai tempatnya mengikut nilai digitnya. 1 asa, 7 per 10, 4 per 1000, 8 per 100. 4 semula Aufa, 4 per berapa? 4 per 1000. Cuba tengok betul-betul Aufa. 4 per berapa? Dia dah confused dah, Sean. Okey. 4 per berapa? Sebelum per 1000 berapa Aufa? Per 100. Yes. Okey. So 4 per 100 dan nilai per 1000 berapa Aufa? 8 per 1000. Okey, bagus. Betul. Okey, so itu adalah nilai tempat, Sean. Ya, cikgu. Okey, sekarang kita nak masukkan pula nilai digit. Macam mana nak masukkan nilai digitnya, Sean? Okey. Saya akan cubalah, cikgu. Cuba. Kalau salah macam mana, Sean? Kalau salah, tak ada apa-apa lah, cikgu. Okey, kita mulakan dengan 1. Yang mana 1 kadnya, Sean? Okey. Saya akan tengok, cikgu. Ini semuanya kat Cuba kat Sean sini, tengok. cikgu. Pilih. Yang mana Okey. 1, nilai digitnya. Tadi nilai tempat Digit. dalam perkataan. 1. Alamak. Samalah, cikgu, saya rasa ni. 1 dengan ni samalah, Okey, cikgu. ada tak dekat situ? 1.00. Oh, ada. Yes, Oh, okey. ini dia. Ingat Itulah dia nilai terbalik digit. macam ni. Ya. Oh, bukan dia. Okey, 1.00. Okey, 7 berapa? Tadi kita 7. kata 7 per 10. Per 10. Yes. Maknanya dia ada apa? Satu tempat perpuluhan. Yes, 1 tempat puluhan. Abang Sean dah boleh buat kesimpulan sendiri. Okey, iya. 0.7. Okey, Okey. macam mana pula dengan per 100? Per 100. Mungkin ada kawan saya yang boleh tolong. Siapa yang nak tolong? Apakah? Okey, saya bagilah 2 kan? Sebab tinggal lagi 2 kan? Mungkin ada salah satu di antara anda boleh tolong saya. Dia ada 2 tempat perpuluhan ke 3? Siapa yang nak tolong saya? Auni. Ya, Auni. Jawapannya yang mana? Sifar perpuluhan sifar 4 untuk 4 per 100. Ya. Dan yang ini? Untuk per 1000. Oh, iyalah betul lah, cikgu. Sebab 4 dengan 4, alamak, tak nampak lah saya. Pakai cermata pun tak nampak. Tak apa, Sean, kita kan belajar. Kan. Okey, jadi inilah dia nilai tempat dalam perkataan, nilai digit dalam angka. So dalam perpuluhan, kena hati-hati bila dalam nilai digit. Okey, kalau 1.00. Okey, kalau dalam per 10, 0.7. Sebab apa 0.7? Sebab kita kata per 10. 10 ada berapa sifar, Sean? Ada 1. So bila 1 maknanya dia 1 tempat perpuluhan. Okey. So kalau 4 jadi 0.04 per 100. 100 ada berapa sifar, Sean? 2. Jadi dia adalah 2 tempat perpuluhan. Dan yang terakhir sekali 0.08 per 1000. 1000 ada berapa sifar? 1 sifar. Ada 3. 3. Jadi dia ada 3 tempat perpuluhan. So inilah dia nilai tempat dan nilai digit. Ni kena mahir, kena faham dan kuasai betul-betul, Sean. Ya, cikgu. Lepas tu baru kita boleh buat nanti kemahiran yang lain. Okey, sebelum kita teruskan dengan kemahiran yang lain, cikgu. Okey. Apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih, cikgu, untuk membantu kami
TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Rahayu. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan penerokan kita. Okey, penerokan kita seterusnya Sean, kita akan buat perkaitan 3P. Okey, apa dia 3P tu tadi? Pecahan, perpuluhan dan peratus. Betul Cikgu. Okey, so Cikgu setiap tu ada berbeza ya? Ya Cikgu. Okey, so sekarang ni kita ada depan Sean tu ada 2 keping kad bulatan. Cuba Sean tengok. Okey, kita tengok kelatan yang pertama, kad bulatan pertama. Cuba Muhammad tunjukkan kad bulatan yang pertama, okey? So kad bulatan pertama ini adalah kad bulatan pecahan. Okey. So dia ada 10 bahagian sama besar. Ya, okey, sama besar ya Sean Okey, contoh Sean, kalau cikgu kalau saya kata saya tutupkan 2 bahagian, ada berapa nilai pecahannya Sean? So kesemuanya ada 10 Ya, ada 10. Kalau kita tolak 2, tutup 2, 8. Berapa nilai pecahannya? Berapa nilai pecahan? Oh, yang 2 tu. Okey. 2/10. Pandai. Okey, so 2/10. Okey, kalau saya tutup 5 daripada 10 bahagian? 5/10. 5/10. Okey Sean, jadi yang kedua ini adalah bulatan pecahan. Okey. Bulatan yang kedua, kad bulatan yang kedua. Okey, kad bulatan yang kedua ini sama juga mempunyai 10 bahagian. Tapi dia akan mewakili nilai perpuluhan dan peratus. Di mana nilainya? Okey, setiap bahagian ini okey bernilai 0.1. Ya betul. Okey, so kita ada 10, 0.1, 0.1 sampai 10, dia akan dapat 1.0 sifar. Okey, ini dalam bulatan ni adalah nilai perpuluhan. Dan setiap bulatan ini, setiap bahagian ini mempunyai 10 senggatan. Ini yang gaisan kecil-kecil ni kan. Okey, kita bukan sengat tau. Bukan. Senggatan. Senggatan. Okey. So senggatan kita ada 10 senggatan yang akan mewakili nilai peratus. Okey, so tadi kita dah ada perpuluhan, kita dah ada peratus. So peratus ni satu bahagian ada 10. So kita ada 10 bahagian, jadi nilainya 100 peratus. Okey Sean, sebelum kita teruskan kita nak gunting dulu. Sean kena gunting, pilih salah satu jejari sama salah satu bahagian jejari. Kita gunting dari lilitan bulatan hingga ke pusat bulatan. Okey, kita akan jadi macam ni nanti. Gunting ni boleh saya gunakan? Boleh. Okey. So saya potong yang ini ke yang dua-dua kena gunting. Dua-dua kena gunting. Tak kisahlah bahagian yang mana pun. Okey. Ini saya guntingkan. Ini pun lagi satu Okey. Okey, saya pula. Okey cikgu. Okey, so kita guntingkan bulatan pecahan yang pertama. Okey, dan yang kedua kita guntingkan bulatan. Ini saya namakan kad 3P, bulatan 3P. Okey, so kita dah dapat dah kan? Okey, dapat cikgu. Macam mana kita nak cantum ni Sean? Agak-agaknya lah. Tak tahu lah cikgu. Tak tahu. Okey. So kita akan slipkan dia macam ni. Dia akan jadi macam ni. Okey, murid-murid semua tunjukkan kad bulatan kamu. Okey, nampak tak? Cantik kan? Warna-warni murid-murid saya. Okey. Okey, so sekarang kita nak tengok. Okey, saya nak tanya dulu Sean. Saya terangkan dulu. Okey, contoh tadi 3. Saya kata 3. Saya 3/10. 3/10. Okey, cuba tengok 3/10. Okey, so 3/10 kita dapat pecahan adalah 3/10, betul? 3 bahagian daripada. Boleh Sean? Macam ni ke cikgu? Okey. So yang oren tu gerakkan 3. Yang macam ni. Okey, 3. Okey, so 3/10. So macam mana kita nak dapatkan nilai perpuluhannya Sean? Tadi kita kata setiap bahagian bernilai 0.1 kan? So 0.1. So ada berapa? 0.3. Yes, pandai. Kejap je dah pandai dah Abang Sean kan? Okey, so 0.3. So daripada 3/10 tadi kita dapat 0.3. Okey, macam mana kita nak cari peratus pula? Satu bahagian tadi ada 10 mewakili 10%. Ya, betul. So sekarang kita ada 3 bahagian. So berapa jumlahnya? 10 tambah 10 tambah 10 30%. 30%. Jadi itulah perkaitannya. Daripada 3/10 kita dapat 0.3, kita dapat 30%. Okey, kita nak cuba tak Sean lain-lain pula? Boleh. Okey, kita tanya murid Okey, boleh. Okey, murid. Kita nak tanya Elisha. Elisha, cuba tunjukkan cikgu 1/2. Nilai untuk 1/2. Pecahan 1/2. Macam mana? Yes. Sean dapat tak 1/2? Cuba Sean. 1/2. Macam mana dapat 1/2 Sean? Macam mana dapat 1/2? Cikgu ada 10 kat sini. Macam mana Sean? Dia dapat dah tu. Macam ni?
Sebab apa, Sean? Kenapa, Cikgu? Saya nak tanya, Cikgu. Okey, Ya. sebab 5 bahagian Ya. daripada 10 bahagian. Ya. 1/2 tu kan setengah. Oh, So, iyalah. separuh daripada... So 5/10 adalah 1/2. 1 bahagian daripada 2 bahagian keseluruhan. Okey, Okey, faham. faham? Ya, Cikgu. Okey, so Elisha, kita dah dapat 1/2. Berapa nilai perpuluhannya, Elisha? 0.5. Kenapa? Macam mana boleh dapat 0.5, Elisha? Pengangka Macam mana boleh ada dapat 0.5? Ada berapa bahagian perpuluhan? 5. So kita ada 5. So 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Jadi perpuluhannya adalah 0.5. Okey, berapa pula nilai peratusnya, Elisha? Satu bahagian ada 10%. 50. 50 apa? 50%. So apa perkaitannya, Elisha? 1/2 sama dengan 0.5 sama dengan 50%. Yes, itulah perkaitannya. 1/2 sama dengan 0.5 sama dengan 50%. Kita test Abang Sean pula boleh? Okey, Sean cuba tunjukkan 3/10. 3/10. Pusing, Ya, ada masalah, Cikgu. Kita Ini pusing, dia. pusing dulu. Pusing. Ini dia, Cikgu. 3/10. Okey. Okey, Sean. Macam Berapa tadi. nilai perpuluhannya? 1, 2, 3. 0.3. Betul tak, murid? Betul, Betul, 0.3. Okey, Okey. berapa nilai peratusnya? Sebab dia setiap ni ada 10%, ada 3 bahagian, so 30%. 30%. So perkaitannya? So maknanya berkaitan dengan sekiranya Pecahannya tadi berapa? pecahannya adalah 3/10. So sama dengan perpuluhannya berapa? 0.3 Okey, dan peratusnya? adalah 30%. Yes, pandai. Bagi tepukan untuk Abang Sean. Okey. Okey, so inilah dia perkaitan yang boleh kita gunakan untuk perkaitan 3P. Okey? Okey, baik Sean. Seterusnya kita akan pergi kepada petak 100. Petak 100. Murid-murid ada tak petak 100? Ada. Okey, tunjukkan petak 100. So kita pergi kepada petak 100. Ya, Cikgu. Okey. So petak 100 ni sebenarnya Sean. Okey, Sean pegang yang ni. Okey, boleh, Cikgu. Okey. Saya nak tunjukkan dulu. Okey, di sini. Petak 100 ini mempunyai 10. Ingat lagi tak tadi 10 base block? Yang kita ini guna tadi, tu yang ini kan, Cikgu. Okey, so ini adalah secara visualnya kita guna lakaran dia. Kita lakaran guna dia. dalam petak grid. Okey, yang ni lah. Okey, so Okey. kita gunakan yang itu. Dalam setiap baris ni ada baris melintang mempunyai 10 kotak. Ya. Dan baris menegak mempunyai 10 kotak juga. Tu yang dijadi 100%. Okey, ya. Okey, so ini setiap petak ini mempunyai 0.1. Bernilai 0.1. Baik, Okey, Cikgu. so 0.1, 0.1, 0.1, okey? 0.1. So kita nak gunakan petak 100 ini untuk operasi tambah dan tolak perpuluhan. Okey. Okey? So macam mana tetapi kita? dia peratus, yang ni kotak apa? 100 kan? Kotak peratus. Petak 100. Petak 100. So maknanya setiap petak dia 0.1 ke Yes, setiap petak ni 0.1? 0.1, 0.1, 0.1. Okey, Kalau okey. dalam perpuluhan, satu petak ni 1/10, 1/10. Okey, gitu baik, ya. Cikgu, ya. Okey. So sekarang kita nak cuba buat satu soalan 0.3 0.3 tambah 0.45. Okey, macam mana Sean kita nak buat ni Sean? Okey. Okey, so ingat tak 0.3? Sebelum tu kita nak guna kita gunakan marker yang berbeza ya. Kita jangan guna yang sama sebab setiap nilai tu kita gunakan warna yang berbeza untuk kita nampak dia punya kontra dia. Okey. So sekarang ni Sean dengan murid-murid boleh lorekkan. Cikgu advance sikitlah. Cikgu guna magnet. Okey, boleh Cikgu. Boleh. Saya lorekkan. Lorekkan Saya suka warna-warna Cikgu. Okey. So kita guna Sean kena warnakan. Boleh tak saya dapatkan warna merah Cikgu? Warna kegemaran boleh. saya. Boleh. Apa-apalah Sean. Warna apa pun. Okey. Okey, saya ambil Cikgu. Alright. Okey. Terima kasih Cikgu. So 0.3 Sean. Macam mana kita nak wakilkan 0.3 dalam petak 100 ni? Macam Cikgu sebutkan tadi, salah satu daripada petak ni adalah 0.1. Okey. Jadi 0.3 adalah 3 daripada petak tersebut. Okey. So adakah kita nak lorekkan satu ni je? Petak 3?
Rasanya ya cikgu, bukan? Kalau dalam pecahan berapa sifar perpuluhan 3 ni? Oh, sifar perpuluhan 3 adalah 3/10. Yes, so maknanya kita lorekkan satu baris 10 ini. Ya. Okey, kita cuba buat Sean. Okey. Satu. Saya Okey, lorekkan, murid-murid pun Aigo. sama juga. Lukiskan, lorekkan. 2. 3. Sean, jangan lukis lain pula, Sean. Cikgu. Tak ada, cikgu. Okey. Okey. Okey, dapat? Macam ni, cikgu. Yes, okey. Oh, sama dengan sifar cikgu. perpuluhan 3. Okey, sama tak dengan murid? Sifar perpuluhan 3. Cuba tengok nilainya, sifar perpuluhan 3. So, kita lorekkan ataupun saya guna magnet berwarna. So, saya warnakan 3 petak per 10 ni. Okey, so kita okey, bukan warnakan, kita bukan lorekkan yang 3 saja. Okey, baik. Okey, okey. So, sekarang kita nak tambah. Ya. Tambah sifar perpuluhan 45. Oh. So kalau tambah tu apa, Sean? Makin Maknanya dia akan banyak ke bertambah makin lah, cikgu. kurang? Dia akan semakin banyak, cikgu. So kalau makin banyak kita kena buat apa, Sean? Kita kena banyakkan lagi lah, cikgu. Kita warnakan lagi, cikgu. Yes, kita lorekkan lagi. Okey, warna lain pula, Sean. Okey, Okey, murid-murid saya pun guna ambil- warna lain, okey? Cikgu pun akan gunakan magnet berwarna biru. Okey? Okey. So 45. Sifar perpuluhan 45. Maknanya kita kena lorekkan berapa, Sean? 4. Sifar perpuluhan 45. Maknanya dia kena ada 4 dengan setengah daripada yang lagi satu barisan. Okey, so 45 ke 45 yes. cikgu, betul. Pandai. Okey. So, 1, Okey. 2, 3, 4. Dan Oh. Macam ni ke, cikgu? Okey, 4 45 petak. dan 5. Okey? Tak nak lekat pula dia. Okey. Okey. Betul? Betul. Sama. Yes. Cikgu tiru saya ke, cikgu? Tak adalah. Betul lah, saya yang tiru cikgu Okey, sebenarnya. Sean yang tiru cikgu tadi kan? Okey. So, ini adalah 4 sifar perpuluhan 45. So, sekarang sifar perpuluhan 3 dah ada, sifar perpuluhan 45 dah ada. Macam mana kita nak cari jumlahnya? Kita kira ke semuanya, cikgu. Ke semua ni. Semua Bukan, petak satu. yang telah dilorekkan. Yes, pandai. So, kita kirakan semua kawasan yang berlorek. Kalau saya, yang berwarna. So, kita kira berapa semua, Sean? Macam tadi yang pertama tu 30 petak. Yang kedua 45. Lepas tu kita tambahkan semua 30 tambah 45, 75. Okey, so cuba nak tuliskan dalam perpuluhan macam mana? Macam tadi 75 kotak tu kita dapat. Macam mana kita nak tulis dalam perpuluhan? sifar perpuluhan 75. Yes, pandai. So, Syah dah tahu dah nilai tempat yang digit kan? So, murid-murid, betul tak sifar perpuluhan 75? Abang Syah cakap? Betul. Okey, so jawapannya adalah sifar perpuluhan 75. Okey. Okey, seterusnya kita nak buat pula tolak. Tolak? Tolak. Macam mana kita nak buat tolak ni? Okey, kita pergi kepada operasi tolak. Ya, cikgu. Sifar perpuluhan 3, sifar perpuluhan 2, sifar perpuluhan 4. Ya. Macam ni saya tuliskan dulu, cikgu. Mungkin yang ada di rumah tu. Ya. Okey, kita nak cuba operasi tolak pula, Sean. Ya, cikgu. Sifar perpuluhan 4 tolak sifar perpuluhan 2 tolak sifar perpuluhan 15, Sean. Okey. Saya cabut balik semula ni saya punya ni. Okey, saya tuliskan lagi, cikgu. Sifar perpuluhan 4 ya. Tolak sifar perpuluhan 2 ya. Tolak sifar perpuluhan 15. Okey, macam mana kita nak wakilkan sifar perpuluhan 4, Sean? Macam mana nak wakilkan? Ni, nak lorekkan sifar perpuluhan 4. Ya. Berapa? 40, cikgu. Okey, 40. Dah pandai dah dia ni. Okey, 40. Tak nak lekat pula, Sean. Saya pula kena lorekkan ke, cikgu? Ya, lorekkan 40. Petak 40. Yang seterusnya. Saya guna warna biru jugalah, cikgu. Tiba-tiba dia tak nak lorek dah. Okey. So, sifar perpuluhan 4. Kita lorekkan 4, Sean. 4. Okey. Dah? Dah, cikgu. Okey. Kita tengok so, murid-murid dalam talian pun dah buat okey, tadi murid ke? lain betul tak? Lorek 4, sifar perpuluhan 4. Betul tak? Cuba tunjuk dengan cikgu. Betul, Sean. Sama tak dengan Sean? Okey, sama. Okey. So, sifar perpuluhan 4 maknanya 40 petak
berlorek. Berlorek. Okey. So daripada 40 ni kita sifar bulan 4 ni kita nak tolak sifar bulan 2. Tadi kita tambah. Sekarang kita nak tolak, Sean. Oh. Sekarang kita tolak tu maknanya So kalau daripada tolak tu dia dah berkurang ke dia bertambah lagi? dia berkurang. Cikgu. Berkurang. So kalau berkurang kita nak kena buat apa ni? Kita dah lorek ni. Kita ambil yang baki lah, Cikgu. Nak Ataupun ambil baki? kita lorekkan yang dah ditolak. Kita padamkan je lah. Padamkan. Okey. Macam Sean tak boleh padam. Ya, Cikgu. Sean nak kena buat apa tu? Saya lorekkan je lah, Cikgu. Okey. Crosskan aja kan? Ya. Okey. So murid kita nak buangkan, kita padamkan nilai sifar perpuluhan 2. Okey, sifar perpuluhan 2. Kita padamkan dia. Tak lupa. Macam ni lah saya tunjukkan, Cikgu, macam ni. Okey. Yang warna merah tu telah dipadamkan lah, Cikgu. Okey. Kira macam ni lah lagi senang. Okey. So Sebab saya berapa bakinya, Sean? Bakinya yang ini, Cikgu. 20 petak. Okey, 20 petak. Berapa nilai perpuluhannya? Sifar perpuluhan 2. Pandai. Ya. Sifar perpuluhan 2. Okey, so Ya. kita ada satu nilai lagi, Sean. Kita nak tolak. Sifar perpuluhan 15 kan, Cikgu? Okey, sifar perpuluhan 15. So berapa petak kita nak padam? 15, Cikgu. 15. So macam nak padam? 15. Kita padamkan lagi lah, Cikgu. Padam. Okey. Kita padam. Sean jangan tak padam. Okey, 10. Okey, satu baris ni 10. Okey. Tapi 10. Lagi 5 di mana? Lagi 5 dah, Cikgu. Okey, lagi 5. 2, 3, 4, 5. Macam saya, Cikgu, yang tinggal kotak yang berwarna atau yang dilorekkan dengan warna biru tu tinggal 5 saja. Yes. Okey, so tinggal berapa? Sifar perpuluhan sifar perpuluhan sifar 5. Kenapa sifar perpuluhan sifar 5, Sean? Sebab dia kalau satu ni dia sifar perpuluhan 1. Okey. So dia 10 lah, dia 10 petak. Yang ni 5 petak saja, Cikgu. Okey, kalau 10 dia baru dapat sifar perpuluhan 5. Kan tadi nilai 10 kan? Tapi kenapa jawapannya sifar perpuluhan sifar 5? Okey, baik Cikgu yang terangkan. Takut salah pula. Okey, so kita dapat sifar perpuluhan sifar 5 sebab 5 bahagian yang berlorek ini daripada berapa sebenarnya tadi petak? Daripada 100, Cikgu. Yes, 100 kan ada berapa tempat perpuluhan tadi? Ada 2. Yes, so sifar perpuluhan sifar 5. Wow. Okey, baik Cikgu. Sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Nama saya Tiwanya. Saya belajar sekolah Teacher Methodist Taiping. Saya mau ucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Rahayu yang sangat ayu. Okey, Cikgu, silakan Cikgu penerokan kita. Okey, kita terus kepada penerokan yang terakhir iaitu daripada petak 100 tadi, Sean, kita boleh juga terjemahkan kepada bentuk lazim. Okey, ini adalah bentuk lazim ya, Sean. Okey, saya di sini boleh ya, Sean? Boleh, Cikgu. Okey. So contoh tadi 1.42 tambah sifar perpuluhan 18 tambah 1 sifar perpuluhan 15. Yang paling penting saya nak tekankan di sini ialah titik perpuluhan mesti selari. Nanti kan kadang-kadang nanti kan dia pergi terabur ke sini. Tak boleh kan? Tak boleh kan? Nanti dah salah kan? Okey, so yang paling penting kena selari titik perpuluhannya. Kalau saya suka buat dulu garis titik perpuluhan. Biar dia masuk on point dekat titik perpuluhan yang betul ikut nilai tempat. So ini kita masukkan 1.42 tambah sifar perpuluhan 18. Okey. Nampak mudah, Sean, tapi sinilah yang selalu murid lakukan kesilapan. Okey. Okey. So saya ingat 2 tambah 8 10. Kadang-kadang kat sini pun kita kumpul semula, dia letak sini sifar tapi 1 tak kira. Bila kita kumpul semula, 1 kan di atas. So 1 tambah 4 5 tambah 1 6. So penekanan bentuk lazim pun sangat penting. Okey, sebab sayang kita tahu macam mana nak selesaikan tapi tiba-tiba di hujung tak dapat markah penuh. Kan jawapan salah. Kan rugi kan? Padahal tambah je. Okey. Lepas tu kita akan dapat 1 tambah 4, 5 tambah 1, 6. Kalau tidak dia akan tambah 4 tambah 1 jadi 5. Kan dah lain? Kan? Okey, sebab dia tak kira yang kumpul semula tadi. Okey, lepas tu dah dapat 6, 1 tambah sifar sama dengan 1. Kita tambah lagi 1 nilai sifar perpuluhan 15. Okey? So kadang-kadang murid tak tulis ni. Tapi penting sebab sifar ini adalah nilai
perpuluhan yang berada di depan. Dia mewakili nombor bulat walaupun dia sifar kan. Ya. So sifar pelan 1 5. So sifar tambah 5 dapat 5. 6 tambah 1 7. Okey, titik perpuluhan 1 tambah 1 dapat 1. Okey. So ini bentuk lazim untuk tambah. Okay, kita tengok pula yang tolak Sean. Ya, cikgu. Kita tukar putih pula. Tadi hitam. Okey, ni kita tukar putih pula. Okey, sifar perpuluhan 4 tolak sifar perpuluhan 2 tolak sifar perpuluhan 1 5. Oh, sama macam kita buat tadi tu. Yes, okey, daripada tadi tu kan kita tengok kat mana kesilapan yang murid selalu buat. Okey, sifar perpuluhan 4 tolak sifar perpuluhan 2. Tak ada masalah sebab nilai tempat perpuluhan dia sama. Ya, cikgu. Kan, satu tempat perpuluhan. So kita akan dapat sifar perpuluhan 2. Okey. Tiba sifar perpuluhan 2, kita nak tolak sifar perpuluhan 1 5. Ya, cikgu. Daripada satu tempat perpuluhan, kita nak tolak dengan 2 tempat perpuluhan. Sini yang selalu murid lakukan kesilapan. Hati-hati ya murid-murid ni ya. Okey. Kenapa? Sebab murid akan terus saja tulis jawapan 5 terus. Memang betul. 5, tapi dari mana datangnya 5 ni? Kan? Dari turun dari langit. Kan? Turun dari langit, wahyu dari langit kan? Dia turun kan? Okey, so dapat 5. Jadi kita dia akan terus 2 tolak 1 dapat 1. Sepatutnya dia dapat 1 lah kalau turunkan 5, lepas tu 2 tolak 1 dia akan dapat 1. Betul? Sebenarnya kita kena letakkan nilai sifar di sebelah dia supaya dia akan jadi 2 tempat perpuluhan tolak 2 tempat perpuluhan. Kan dah lain. Ya, cikgu. Sebab sifar tolak 5 tak boleh kan Sean? Tak Kalau boleh, tak boleh cikgu. kita kena buat apa Sean? Kena Macam pinjam. dia tak cukup. Pandai Sean. Tak cukup duit kita boleh pinjam kawan kan? Boleh. Okey. So sifar perpuluhan 5 tak cukup, kita kena pinjam. Pinjam berapa Sean? Pinjam 1 cukup. Pinjam 1 lah cukup kan? Okey. So 2 tolak 1 tinggal 1. Yang ni jadi berapa? 10. Pandai. 10 tolak 5? 5. Baru dapat 5-nya. Macam tadi dari mana tiba-tiba turun 5. Kan, Dia ikut salin je benda ni. Ni yang memang selalu murid buat. Okey, sayang sangat. Okey, nanti tak dapat markah penuh. Lepas tu yang ni tadi tinggal berapa? 1, cikgu. 1. Kalau tidak tadi kalau dia turunkan 5 dia tulis 2 tolak 1. 1 dia dapat kan? Sedangkan jawapan dia sepatutnya apa? 1 tolak 1 sifar. Betul kan? Dia betul. lain kan jawapannya. Lepas tu yang ni macam biasalah 10 tolak 10 sifar tolak sifar sama dengan sifar. Di sinilah penekanan yang saya nak tekankan kepada murid-murid supaya kurang melakukan kesilapan bila melibatkan tolak 1 tempat perpuluhan dengan 2 tempat perpuluhan. Okey Sean, boleh faham Sean? Boleh faham tak? Boleh faham. Nampak? Thumbs up. Kalau mereka faham cikgu, saya nak tanya mereka tu. Okey, tanyalah. Mungkin saya nak tanya di antara anda semua, siapa yang nak jawab soalan ni? Apa yang anda belajar daripada penerakan kita hari ini? Mungkin cikgu boleh pilih salah satu pelajar ataupun murid yang ada dalam talian. Elisha. Okey, boleh buat rumusan Elisha? Boleh cikgu. Kesimpulan yang saya dapat hari ini, saya dapat mengenal nilai tempat dan nilai digit perpuluhan dengan betul. Selain itu, saya juga faham tentang perkaitan antara pecahan, perpuluhan dan peratus. Akhir sekali, saya juga faham dan tahu untuk menyelesaikan operasi tambah dan tolak perpuluhan dengan betul. Wow, agak lengkap lah jawapannya. Okey, terima kasih. Terima kasih Elisha. Dan sebelum kita berakhir, mungkin cikgu pula boleh beri rumusan. So secara rumusannya ya Sean. Okey, kita dah buat 3 kemahiran. So kemahiran yang pertama tadi mengenal nilai tempat yang digit. Okey, yang sangat penting untuk tajuk perpuluhan, untuk konsep asas sebenarnya kan. Kalau tak mahir yang tu memang susah untuk pergi yang seterusnya. Okey, sebab nombor bulat dan perpuluhan adalah berbeza. Okey, kalau salah dalam nombor bulat, dalam nilai digit perpuluhan, salahlah nanti kita punya pemahaman konsep kita. So yang kedua tadi perkaitan 3P pun sama juga. Okey, 3P tadi pecahan perpuluhan peratus. Sebenarnya satu mata pelajaran, satu tajuk yang memang sangat menarik tiga-tiga ni kalau kita betul-betul faham dan kuasai konsep daripada awal. Okay, dan yang ketiga tadi tambah dan tolak. Tambah dan tolak yang melibatkan perpuluhan. Okey, kita kena hati-hati, sentiasa berhati-hati dalam menyelesaikan dalam bentuk lazim ke dalam bentuk apa pun, kena sentiasa hati supaya kita tidak kurang tidak dapat markah yang penuh. Tak dapat markah penuh lah nanti jawapan akhir kan. Kita penat kira daripada atas tiba-tiba jawapan akhir salah. Rugi kan? Okey.
So saya rasa itu sajalah Sean. Okey, terima Kesimpulan kasih saya. sangat. Dan lagi sekali saya nak berterima kasih kepada Cikgu Rahayu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada murid kita yang ada dalam talian iaitu Elisha, Faik, Aisyah, Syafika. Bukan Syafika, siapa tu? Sorry, Auni. Auni, Emir dan juga Aufa. Okey, terima kasih kerana bersama kita. Dan juga saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19, terutamanya hari raya nak tiba kan dalam masa 2 hari. Pastikan anda sentiasa ikut SOP supaya penularan COVID-19 ataupun COVID-19 dapat dikurangkan dan juga dihapuskan. Dan oleh kerana hari raya dalam masa 2 hari kan Ibu, apa kata kita sama-sama ucapkan selamat hari raya sekuat hati. Boleh tak? Boleh tak bagi thumbs up? Boleh ya? Okey, tolong pasangkan mic anda. Pasangkan mic ke semua sekali. Pasangkan mic. Okey, pasang mic ya. Dan dalam kiraan saya kita akan ucapkan selamat hari raya. Okey? Dalam kiraan saya 3, 2, 1. Selamat hari raya. Apa ni? Lagi sekali kena lagi semangat, boleh tak? Boleh, dah nak raya ni. Okey. Dalam kiraan saya 3, 2, 1. Selamat hari raya. Selamat hari raya dan kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya di Teroka Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye. Selamat hari raya.